Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Baiklah, pada kali ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita untuk subjek sejarah tingkatan 5 dan kita akan masuk kepada bab 4 iaitu sistem persekutuan. Baiklah, mari kita lihat sedikit sinopsis apakah yang akan kita pelajari untuk keseluruhan bab ini. Malaysia merupakan sebuah negara persekutuan. Sistem persekutuan di negara kita mempunyai latar belakang tersendiri. Kuasa kerajaan persekutuan dan kuasa kerajaan negeri telah ditetapkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Kerjasama antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri terjalin dalam pelbagai bentuk memberikan manfaat kepada kesejahteraan rakyat dan pembangunan negara. Terdapat juga faktor tertentu yang mengukuhkan sistem persekutuan di negara kita. Prinsip keluhuran perlembagaan dan penyelarasan antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri telah mengukuhkan sistem persekutuan di negara kita. Intipati pembelajaran dalam bab 4 ini ialah yang pertama, latar belakang sistem persekutuan di negara kita. Yang kedua ialah kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Yang ketiga, kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Serta yang keempat ialah faktor yang mengukuhkan sistem persekutuan. Elemen kewarganegaraan dan nilai sivik yang dapat diterapkan kepada pelajar daripada bab ini ialah yang pertama tentang kepentingan bermusyawarah dalam membuat keputusan. Yang kedua, kepentingan mewujudkan pentadbiran yang sistematik. Ketiga, kepentingan sikap kerjasama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri bagi membangunkan negara. Yang keempat, kepentingan memahami tanggungjawab rakyat dan pemimpin bagi membangunkan negara. Seterusnya, kemahiran pemikiran sejarah yang akan diterapkan kepada pelajar ialah pelajar boleh memahami kronologi perkembangan sistem persekutuan di negara kita. Kedua, meneroka bukti keberkesanan kerjasama antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Yang ketiga, pelajar boleh membuat imajinasi kuasa yang dipegang setiap peringkat kerajaan dalam sistem persekutuan. Keempat, membuat interpretasi kekukuhan sistem persekutuan melalui kuasa dan tanggungjawab bersama. Yang kelima, membuat rasionalisasi pembahagian kuasa dalam sistem persekutuan. Mari kita mulakan dengan subtopik yang pertama dalam bab 4 iaitu 4.1 berkaitan dengan latar belakang sistem persekutuan di negara kita, di mana pada akhir pembelajaran subtopik ini, pelajar boleh memerihalkan latar belakang sistem persekutuan di negara kita. Malaysia merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem persekutuan, di mana persekutuan bermaksud penyatuan beberapa buah negeri dan membentuk sebuah negara bersekutu. Antara unsur penting dalam sebuah negara persekutuan termasuklah wujudnya kerajaan persekutuan atau dikenali sebagai kerajaan pusat dan kerajaan negeri, serta pembahagian kuasa dalam sistem pentadbiran.
Mari kita lihat bagaimanakah bermulanya sistem persekutuan di negara kita. Kita akan melihat tentang pembentukan sistem persekutuan di Malaysia. Sistem persekutuan di negara kita mempunyai latar belakang tersendiri, iaitu bermula pada tahun 1896 hingga tahun 1963. Persekutuan 1896. Berikutan perluasan pengaruh British, sebuah persekutuan terdiri daripada 4 buah negeri Melayu ditubuhkan berdasarkan Perjanjian Persekutuan 1895. Persekutuan berkuat kuasa pada tahun 1896, dikenali sebagai Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Persekutuan tersebut tidak mempunyai agihan kuasa dan fungsi khusus antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Banyak keputusan pentadbiran dibuat oleh Presiden Jeneral di Kuala Lumpur sebagai pusat pentadbiran Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Seterusnya diikuti oleh Majlis Mesyuarat Persekutuan 1927. Majlis distruktur semula pada tahun 1927 untuk memperkemas tadbir urus persekutuan dan mengukuhkan kedudukan British di tanah Melayu. Ini merupakan Raja-Raja Melayu dan pembesar bergambar selepas menandatangani perjanjian penstrukturan semula Majlis Mesyuarat Persekutuan pada tahun 1927. Seterusnya ialah Kesatuan Malaya 1946 atau digelar sebagai Malayan Union. Pada tahun 1946, British berusaha menyatukan pentadbiran semua negeri Melayu serta Pulau Pinang dan Melaka untuk membentuk sebuah kerajaan berbentuk kesatuan yang dinamakan Kesatuan Malaya 1946 atau Malayan Union. Konsep kesatuan yang diperkenalkan di bawah Malayan Union ini turut membayangkan pembentukan sebuah kerajaan pusat yang kuat di bawah kuasa Governor British. Malayan Union dilaksanakan dalam tempoh masa terhad dan gagal diteruskan setelah mendapat bantahan daripada Raja-Raja Melayu dan orang Melayu. Seterusnya ialah Persekutuan Tanah Melayu 1948. Satu gabungan terdiri daripada 9 buah negeri Melayu dan 2 buah negeri-negeri Selat dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu, terbentuk melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 menetapkan kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Pengagihan kuasa peringkat persekutuan dan negeri menandakan bermulanya era moden amalan persekutuan di negara kita. Pesuruhjaya tinggi British dilantik sebagai ketua persekutuan. Raja-Raja Melayu memerintah negeri mengikut perlembagaan negeri masing-masing. Seterusnya ialah Persekutuan Tanah Melayu 1957.
Pada 31 Ogos 1957, muncul Persekutuan Tanah Melayu yang Merdeka. Persekutuan berasaskan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957, mewujudkan sebuah kerajaan persekutuan yang kuat bagi melicinkan pentadbiran negara yang berdaulat. Jawatan yang di-Pertuan Agong diwujudkan sebagai Ketua Persekutuan. Konsep persekutuan diperkukuh dengan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen melalui peruntukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Akhir sekali ialah Persekutuan Malaysia 1963. Pada 16 September 1963, berdasarkan Perjanjian Malaysia, maka lahir sebuah persekutuan yang terdiri daripada 11 buah negeri Tanah Melayu, Singapura dan 2 buah negeri Borneo iaitu Sarawak dan Sabah. Persekutuan ini dinamakan Malaysia. Sebagai penutup kepada subtopik ini, pembentukan sistem persekutuan di negara kita merupakan penerusan tradisi sejarah. Sistem tersebut berakar umbi daripada pemerintahan beraja dan berkait rapat dengan perluasan pengaruh British dalam pentadbiran negeri Melayu. Baiklah, itu sahaja pembelajaran kita untuk subtopik ini, iaitu tentang latar belakang sistem persekutuan di negara kita. Cikgu harapkan semua pelajar boleh memerihalkan latar belakang sistem persekutuan di negara kita. Semoga maju jaya dalam peperiksaan SPM. Sekian, terima kasih.